Ni main kat sikit sekali. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okay, so petang ni saya live start untuk lebih kurang sampai pukul 3 lah. Kepada yang duk nampak live ni, sila komen sikit dah. Nak beritahu, nak tahu kata mic ni menyala dengan baik. Suara dengar kot no, jelas. Okay, semalam kita akan petang ni saya nak kongsi sedikit cerita lah berkenaan dengan isu yang saya tengok dekat TikTok lah. Berkenaan dengan isu komunis yang masih lagi menjadi topik perbincangan hangat di kalangan netizen lah. Okay. So benda ni walaupun dia tidak menimbulkan tapi kefahaman berkenaan dengan isu hal komunis ni kita kena jelas. Dia kena bercakap hari. Bab jarah ni dia tak boleh tak cakap. Bila tak cakap, orang kita ni dia dah majoritinya tak suka membaca sangat. Nak tunggu generasi muda yang geng-geng TikTok ni, mereka lebih berminat kepada Twitter, TikTok dan sebagainya kan. So, kadang-kadang info yang mereka dapat tu salah. Apatah lagi duduk dalam Twitter ni quite liberal jugalah dalam membahaskan apa-apa topik persejarahan di Malaysia ni. Okay, so 2 hari lepas Abdullah Sidi telah meninggal dunia lah. Fatihah untuk beliau. Walaupun apa pandangan dan pegangan beliau, falsafah beliau dalam kehidupan, tapi dia tetaplah seorang Muslim. Sebagai orang yang pernah melalui zaman yang penuh dengan ketir, kita patutlah ucap baca Al-Fatihah lah untuk beliau. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. So sengaja saya tak letak tajuk sebab saya tak mahu mengundang orang kata apa, mengundang terlalu banyak kritikan. Okey, untuk pengetahuan semua, saya pernah menulis kajian. Saya rasa ramai yang terlepas pandang dengan isu Kampung Baru ni lah. Sebab saban tahun sebenarnya Kampung Baru ni mendapat peruntukan daripada kerajaan lebih kurang 25 juta dalam belanjawan setiap tahun. So, Kampung Baru ni ditubuhkan pada zaman komunis. Dan tujuan Kampung Baru ni ditubuhkan adalah untuk membuat satu pemisahan lah di antara Minuen dengan PKM. So, Minuen ni siapa? Minuen ialah orang yang memberi maklumat, menghantar bantuan dan sebagainya kepada PKM. Okey. Jadi isu komunis ni orang kata isu yang dia tak basi, tapi dia sekali-sekala tu dia akan timbul. Okay. So saya rasa tuan-tuan semua yang menonton ni adalah seorang pembaca buku dan saya rasa orang-orang yang gemar kepada buku sejarah lah tak berapa nak follow saya kan, sebab kita banyak berbincang tentang isu-isu sejarah. Saya jarang bincang benda lain. Okay, dalam kita cerita saya lagi satu saya nak beritahu jugalah, saya tak pandai nak masuk dalam satu isu yang saya tak mahir kan. Sebab tu saya tak pernah komen berkenaan dengan isu Palestin, isu Houthi dan sebagainya lah. Sebab saya memang tak tahu apa pasal apa yang berlaku di situ lah. Dan saya pun tak mau jadi palatau dan memandai-mandai lah. So apa yang ada pada saya, yang saya lihat pada negara itu adalah, bagi saya lah, ni pandangan saya, apa yang berlaku dalam negara ini lebih penting lah daripada berlaku di luar. Ya di Palestin tu, ya kita kena tolong. Tapi terlalu menceritakan keadaan di Palestin tu, saya rasa macam
apa ni, orang kita lah orang kita yang terlalu menceritakan tu masing-masing punya pandangan lah. Saya pun tak mahu ada kontroversi sebab hak masing-masing untuk tahu. Cuma bagi saya yang lebih penting adalah daripada nak menyelamatkan orang, lebih baik kita selamatkan diri kita dulu lah. Menyelamatkan bangsa kita dululah terutamanya dalam keadaan Malaysia yang semakin dilihat keterbukaan liberalism tu semakin kuat. Orang Melayu tu ombang-ambing lah daripada segi semangat jati diri, nasionalisme dan sebagainya. So kita ni bukan tak ada sejarah, kita ada sejarah dan kita tak boleh samakan diri kita dengan US. Sebab US, Amerika Syarikat dibuka oleh beberapa koloni, kemudian satu tanah yang besar tidak ada penghuni, cuma dari Indian, dan dari Indian tu dinafikan hak mereka. Waalaikumsalam. Okay, so kita ni dah jadi penduduk di sini sejak beribu tahun. Sejak ribuan tahun. So bila kita membahaskan isu sejarah, ia mestilah berkait. Dia akan automatiknya akan berkait dengan diri kita jugalah. Suka atau tidak, kalau kita tengok zaman sekarang ni budak-budak dah makin jauh dengan kefahaman-kefahaman berkenaan dengan isu sejarah lah. Saya pun tak pastilah pasal apa benda ni jadi. Mungkin pada saya sebab kerajaan kita lah. Sebab kerajaan kita yang tak memberi penekanan kepada bidang sejarah. Nak pula pada zaman sekarang ni kalau kita tengok dengan harga barang yang naik, sektor pendidikan yang ada tak berkembang lah. Dia jadi kita ni nak jadi apa lah Heli. Saya nak jadi panas juga lah kan bila kita tengok dalam isu ni. Okay, tapi tak apalah. Saya tak mahulah nak komen panjang-panjang. Tak kira orang salahkan kita pula kan. Dalam politik ni banyak sangat pandangan. Ada yang suka, ada yang tak suka pada kita. Tapi saya memilih untuk, kalau benda baik saya sokong, yang tak baik saya bangkang lah kan. Sebab kita ni sebagai warga negara, kita berhak lah. Cuma pandangan kita kepada satu isu tu luas dan pelbagai. Okay. So, saya rasa isu komunis ni setiap kali bila dibahaskan, dia akan jadi, orang Malaysia ni dia selalu kena benda tu viral lah. Bila viral barulah dia akan cari. Dia sama juga dengan isu orang kata apa, isu Palestin lah. Bila dah jadi meletup perempuan-perempuan baru semua orang kadut. Bila tak, kalau tak ada apa pun, semua orang buat tak peduli, balik pada hidup masing-masing lah. Okay, dalam kita bincang pasal isu komunis ni, banyak perkara yang mendatangkan kerugian kepada orang Melayu sebenarnya. Dalam yang ramai orang tak sedar ialah isu kampung baru ni adalah satu, bagi saya dia satu titik hitam di atas kain putih yang akhirnya melahirkan ataupun yang akhirnya kampung baru ni, masa saya buat kajian kampung baru ni, tak ada orang Melayu yang buat research berkenaan dengan kampung baru. So ini adalah buku yang pertama yang membahaskan tentang kampung baru daripada pandangan saya sebagai seorang Melayu lah. Okay, yang mana lain tu boleh follow juga saya dekat TikTok. Tu dah share. Terima kasih Amirul. Saya harap ramai-ramai lah pergi sana. Saya memang nak moving forward pergi ke TikTok. Saya akan kurangkan di Facebook. Cuma sebab ramai lagi yang ada di sini yang tak bergerak. Dan saya dengar, bukan saya dengar lah, saya buat survey. Golongan muda yang 25 tahun ke bawah kata orang-orang di Facebook ni golongan tua lah, golongan yang berusia, yang katanya terpaling segala-galanya lah. Bila terpaling ni kita nak menegur, dia tak boleh lah benda-benda macam tu. Tapi kita melihat kepada zaman yang sangat berubah. Kita tak bersedia untuk golongan macam kita ni. Banyak benda yang kita rasa tak sesuai dengan norma orang Asia lah. So sebab tu kita jadi macam tak bersetuju dengan pandangan-pandangan daripada saya pun masuk universiti juga kan, tapi saya taklah terlalu open kepada pemikiran-pemikiran cara mereka ni lah. Bila tengok TikTok yang 25 tahun ke atas ni, saya pun rasa pelik sebab mereka buat konten tu apa tujuan dia. Macam tak ada manfaat, tapi benda yang tak ada manfaat tu yang viral lah. Itu yang saya rasa macam pelik lah bila duduk dalam dunia TikTok ni lah. Okay.
So, macam saya kata tadi, isu kampung baru ni setiap tahun kampung baru mendapat peruntukan daripada kerajaan lebih kurang 25 juta dalam bajet belanjawan setiap tahun lah. So, uh, di Malaysia ni ada 600 kampung baru. So, separuh daripadanya sudah mendapat uh, geran lah, daripada dapat geran tanah. Tapi benda ni dibuat dalam sengak-sengak lah. So, bila ada kerajaan ataupun ada parti politik yang menjadi kerajaan memberi geran tanah kepada orang Melayu, ada parti-parti lain ataupun ada juga orang Melayu tak suka dengan benda ni. Ni benda yang pelik lah. Sebab apa tak suka kan? Sedangkan kampung baru tu ada 600 kampung di seluruh Malaysia. Hampa jangan baca 600 kampung tu sikit. 600 kampung tu kalau satu kampung, satu keluarga dapat 10 ekar tanah. So kalau satu kampung tu ada lebih kurang 1000 penduduk, 1000 keluarga, 1000 rumah. Maknanya berapa? 1000 kali 10 dah 10,000 ekar tanah. 10,000 ekar tanah. 10,000 ekar tanah hampa kali 600. So lebih kurang 6 juta ekar tanah dah diberikan kepada orang Cina. Kita bukan nak anti Cina. Tapi yang saya bahas ni adalah sejarah yang sudah pun berlaku. Memang kita tak boleh patah balik, tapi kita kena sedar lah. Kenapa kita tak boleh nak lawan dengan dia bila kita bukan kita tak boleh lawan bila mereka mencabar hak-hak kita tu. Keistimewaan apa yang diberikan tu yang dipersetujui oleh orang-orang dulu, kita pun setuju, orang tok nenek kita dulu pun setuju dengan keadaan yang berlaku pada ketika tu. So patutnya tak boleh lah mereka bahas dan bangkang lah apa yang mendapat pada kita. Okay, so kampung baru ni okay, so saya nak cerita buku ni dia kulit keras. Saya ada baki lagi 10. So siapa yang nak boleh beli direct dengan saya, PM saya. Kalau beli 2 buku ni, saya buku ni 2 110 sekali siap post. So kalau hampa beli 2, hampa akan dapat free buku ni lah. So 3 buku ni harga dia 110. Ni buku ni saya bagi free lah. Okay, saya nak habiskan stok. Ada 10 lagi. So kalau siapa nak boleh beli lah. Dan saya rasa hampa wajib baca lah. Sebab walaupun dia bertumpu kepada Pahang, tapi benda ni lebih kurang saja di negeri-negeri lain lah. So dalam buku ni kita bahaskan ada beberapa chapter, ada 5 bab yang saya bahas, ada 8 bab masalah kampung baru, British mengenai darurat, impact ekonomi, impact sosial, pendidikan dan kampung baru sekarang dan masa depan lah. So dalam ni ada 8 bab yang tuan-tuan boleh baca lah. Nampak tak? Saya tak tahu lah. Nampak tak? Okay, so ada 8 bab. Buku ni hardcover. Buku ni hanya dicetak 300. So diterbitkan oleh Perpustakaan Negeri Pahang. Ini ada contribution ataupun semangat saya kepada Negeri Pahang lah, sebab saya duduk Pahang 12 tahun. So saya menulislah buku ni untuk diberikan kepada mereka untuk diterbitkan. So saya diberi 20 kopi saja. 20 kopi untuk hak menjual lah. So ini adalah buku pertama tentang kampung baru di Tanah Melayu lah, di Malaysia. Tak ada lagi. Saya berani jamin kat tuan-tuan, buku berkenaan dengan kampung baru kalau dalam bahasa Inggeris diterbitkan oleh Gerak Budaya. Salah satunya yang saya ingat bertajuk The Barbwire yang memberi tumpuan kepada Cameron Highland. Lepas tu USM ada terbit kat dulu The New Village, The Kinta New Village, kampung Cina di Perak lah, kampung baru di Perak. Ini Pahang. Tapi dua-dua yang tulis tu ada banyak lagi sebenarnya. The New Village yang tahun 60-an pun ada. Tapi semuanya dalam bahasa Inggeris dan ditulis oleh orang Cina lah. Ini adalah buku yang saya tulis sendiri dan saya orang Melayu. Okay, so saya buat comparative studies. Saya tengok apa kelebihan dan keuntungan kepada orang Cina dan apa kekurangan kepada orang Melayu lah. So dalam ni sebenarnya kampung baru memberi kerugian sangat besar kepada orang Melayu lah. Tapi biasalah benda-benda kita cerita macam ni, orang tak apa, dia tak apa mau tahu kan. Dia lebih kepada orang Melayu ni silapnya ialah, bagi saya lah, saya minta maaf cakap ialah orang Melayu ni kemarahan dia tu meluak-luak. Dia bangga dengan perkataan amok tapi dia tak ada ilmu. Bila dia tak ada ilmu, dia kena pemain dengan orang politik. Kalau zaman dulu dengan orang-orang yang ada kuasa lah. So kerana kekurangan, kerana tak faham tentang satu isu, walaupun kita nampak kuat, tapi bila kena tembak, bila senapang berbunyi,
ataupun kita larilah berselerak. Okey. So tuan-tuan, ilmu ni penting tuan-tuan. Ilmu apa pun penting, ilmu sejarah pun penting. Sebab ilmu sejarah berkait dengan perlembagaan. Ilmu sejarah berkait dengan kehidupan kita. Ilmu sejarah juga berkait dengan kontrak sosial yang kita duk bahas tiap-tiap tahun. Yang duk bergaduh sedia-sedia. Okey. So, dalam ni juga ada beberapa cerita lah yang saya nak bagi tuan-tuan baca, iaitu yang ni, layanan kepada orang Melayu. Kampung Baru ni dia, saya melihat daripada segi macam mana mereka melantik ataupun mereka menguruskan orang-orang Melayu. Kedah ada Kampung Baru. Kampung Baru Bangang Samok. Saya biasa duduk kampung tu, pak saya polis, saya duduk kampung tu dan kampung tu ditubuhkan pada tahun 1952. Betul-betul zaman komunis. Kampung Baru Bangang Samok, Bandar Baru Kedah. Lepas hampa keluar exit tol Bandar Baru tu, masuk belah kiri nak hala pergi Bandar Baru, ada satu simpang lepas sikit je daripada traffic light tu, hampa akan masuk dalam kampung tu lah. Dia ada kampung Raja apa semua lah. Hujung kali tu Kampung Baru Bangang Samok. Dia betul-betul dekat Sungai Pongsu, Sungai Perak lah. So saya duduk situ lah lebih kurang 5 tahun. So dulu tak sangka lah kan. Tak sangka. So sebenarnya apa yang saya tulis ni berdasarkan yang menarik minat saya juga adalah kata apa, berdasarkan pengalaman saya dululah. Sebenarnya Kampung Baru ni ada banyak tempat lagi. Di Changlung pun ada, tak salah saya, sebab dia kawasan Black area. Okay. Ya. Dalam satu surat, Surat Haji Bakar bin Haji Ali bertarikh 29 November 1951. Surat ini dihantar kepada Menteri Besar Pahang yang berasal dari beliau berasal daripada Bentar dan diarahkan berpindah ke Lamir. Lamir ni di Pekan Pahang. Pada 15 Mac 1950, beliau meletak di situ pada tahun 1950. Di Kedah saya tak tahu. Kedah saya tak buat research. Saya tak buat research. Kemudiannya diarahkan berpindah-pindah ke Bentung. Ini saya contoh ni di Pahang. Okey, Haji Bakar memohon supaya dapat pulang ke kampung halamannya kerana hidup dalam kesempitan dan tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. So Haji Bakar ni dia dikatakan punya kaitan dengan komunis lah. So dia diarahkan berpindah daripada satu kampung ke daripada satu tempat ke satu tempat lah. Tapi dia tak dibagi macam Cina. Cina dibagi kampung terus. Dia bagi rumah. Rumah tu dia bagi free, tanah bagi free. Tanah yang paling elok sebab menariknya Cina masa British arahkan. British memang sangat jaga Cina. Orang Melayu ya yang duk hegeh-hegeh. Duk sangka kata British baik dengan mereka. Sebenarnya tak ada siapa pun jaga kita. Kita jaga diri kita sendiri dan diperbodohkan oleh orang politik pada zaman tu lah. Saya secara jujur ni saya memang anti gila lah dengan Tunku Abdul Rahman ni. Okay. So, apa yang dibuat oleh orang Cina, sebelum mereka nak pindah ke satu tempat, dia akan hantar satu orang, ranger lah, lebih kurang macam ranger lah dia ni. Dia akan pergi riki. Dia akan pergi satu tempat. Kemudian, dia akan pergi tengok tanah tu ada baik atau tidak. Tanah-tanah yang nak dibuat kampung tu, elok atau tidak. So, basically, tanah-tanah yang dibuka di kawasan Kampung Baru ni biasanya tanah-tanah yang elok sesuai untuk pertanian. Orang Melayu, tak ada. Saya pun tak tahulah apa. Bila kita kata macam ni, orang marah kan. Tapi silapnya kita itulah. Orang Melayu ni dia suka sambil lewar lah. Dia tak mau tolong mangsa dia. Dia buat halai-balai lah dengan mangsa dia. So, sebab tu kampung Melayu, kampung baru yang dibuat di Pahang ada. Sebenarnya ada kampung baru Melayu. Tapi dia tak semewah kampung baru Cina. Sebab kampung baru yang dibuat oleh kepada orang Cina, mereka ada sekolah, ada api air dan sebagainya lah. Elektrik pun dah ada tau. Kampung baru ni tahun 1950-an tu. Orang yang duduk Bali si tahun 80-an, 90-an pun ada elektrik. Sedangkan kampung baru tahun 50-an dah ada. Dah ada. Saya cari video hak ceramah Rahman kat Kupang tu. Video ceramah?
Tak ada waktu tu, tak tahu siapa rakam. Saya tak rakam waktu tu. Okay, so ada satu surat lagi ditulis oleh Yunus bin Hassan daripada Buntut Pulau. Buntut Pulau ni kalau tak salah saya di Temerloh ke Jerantut lah, antara dua tu lah. Dia kata pada masa ini tesis kandungan. Sebenarnya buku ni dia dah cut daripada saya punya tesis lah. Sebenarnya banyak lagi saya cerita secara detail. Cik Yunus ni, dia kata ketika mereka dipindahkan ke Kampung Bau, mereka ni tidak ada hidup terlampau susah dan tidak ada pekerjaan. Mereka ni tinggal selai sepinggang dan sekiranya benda ni berpanjangan, semua mereka akan matilah. 37 keluarga ni. Oleh yang demikian saya membulatkan fikiran dan merayu kepada kerajaan untuk pulang semula ke Kampung Tualang dengan membuat sebuah penempatan baru di Bukit Langsat di tanah seluas 5 ekar tanah kerajaan. Kami semua sanggup membuat pagar dan taat berkawal serta memberi kerjasama kepada kerajaan bagi menghapuskan darurat, tetapi saya mohon agar diberikan tali besi dan senapan kerana kami semua dalam kepapaan. Ini cerita orang Melayu tau. Ni cerita orang Melayu ni, sanggup lah buat keluar duit sendiri. Boleh Amirul kalau tengok ni. Boleh kita buat combo kat TikTok. Siapa kita nak. Okey, jika kami dapat tinggal di Bukit Langsat, bolehlah kami bercocok tanam dan menjaga kebun yang sudah lama ditinggalkan, maka bolehlah kami membayar whole tanah kepada kerajaan dan memperbaiki semoga hidup kami. Demikianlah rayuan saya. So, orang Melayu yang kena tangkap dan dibuang ke Kampung Baru ni, mereka sampai sanggup lah mohon rayuan untuk pindah dan sanggup untuk mengeluarkan belanja sendiri untuk buat pagar, berkawal dan sebagainya. Kampung Cina, tentera yang kawal. Tentera dan polis yang berkawal untuk mereka. Kampung mereka ni semua siap, komplit. Tapi yang saya palat ialah penyokong-penyokong komunis ni duk kata mereka Kampung Baru tu adalah concentration camp. Kampung Baru tu adalah pusat tahanan kepada mereka lah. Saya pun tak tahu siapa mereka rasa macam tu. Sedangkan mereka dah ada semua lah. Mereka ada sekolah, mereka ada Dewan Serbaguna, ada padang bola, mereka dapat tanah. Masa mereka pergi tu, mereka ada rumah dah. Rumah dah siap dah. Betul-betul memang projek terancang lah orang kata. Tapi orang Melayu, bila ditempatkan dibuat satu penempatan, rumah kena buat sendiri lah. Lepas tu pindah, tak dapat duit. Orang Cina, keluarga-keluarga Cina yang dipindahkan, salah satu contohnya di kawasan Blue Valley di Cameron Highland, mereka diberikan RM500 lah untuk berpindah. Jadi itulah. Rugilah kita ni kan. Rugilah kita dalam bila kita bercakap tentang isu sejarah ni, bagi saya memanglah sikit hati. Tapi tuan-tuan kena baca. Kena baca dan faham. Supaya kita boleh buat timbang tara lah. Untuk memilih satu-satu parti. Dan sampai hari ni pun kita tak boleh buat apa. Kita tak boleh nak lawan dengan mereka. Ahli politik kita pun itulah. Okay. So kalau tuan-tuan nak buku ni, saya pun tak boleh lama live. Saya dah ajar pula. So kalau nak buku ni, ada 10 kopi. So 3 buku ni 100 saja. So kalau nak boleh PM saya. Tinggalkan nombor telefon atau PM saya lah. Buku ni hardcover, okey. Yang ni hardcover, ada 10 saja. Habis-habis lah. Tak ada lah. Okay, yang Tanah Baru Negeri Selatan ni buku first saya. Buku ni pun hampa kena baca sebab buku ni menceritakan tentang bagaimana orang-orang Cina tu boleh mai ke Tanah Melayu secara umum lah. Lepas tu apa movement ataupun pergerakan yang mereka berjaya bawa masuk ke Tanah Melayu. Dan kenapa
orang Cina sangat anti kepada Jepun lah. Setiap kampung baru Cina yang wujud di pekan-pekan apa satu kampung. Kampung tu ada kalau di Perak, kampung baru yang ada di Perak tu dia tanah pajakan. Sebenarnya dia adalah tanah pajakan. 99 tahun. So apa yang diperjuangkan oleh DAP Perak yang berkenaan dengan isu tanah ni adalah tanah-tanah kampung baru tu lah. Sebab antara negeri yang mempunyai banyak kampung baru adalah Perak. So tapi separuh ataupun lebih kurang 60% daripada 600 kampung baru tu sudah mendapat grant tanah. So ada baki sikit-sikit lagi lah. Saya tak pastilah kampung yang saya duduk dulu di Bandar Baku tu dapat grant atau tidak lah. Tapi ada lagi kampung-kampung baru yang masih lagi berstatus pajakan 99 tahun. Sebab tu benda ni dia, kalau orang yang tak tahulah orang nak kata apa dia pun minta tanah pajak sampai 999 tahun lah apa semua. Sebenarnya tanah kampung baru tu lah. Selangor pun banyak, ya betul. Tapi masalah dia tu lah, tak ada orang buat research. Tak ada kajian. Yang saya ingat tu debat raya tu cerita pasal kampung baru Jinjang. Jinjang Selangor lah kot no. Di Jinjang. Dia kata lah hidup susah, orang nak makan susah, apa semua lah. Dia tak baca hak orang Melayu ni. Orang Melayu lagi susah. Nak tanam sayur tak boleh. Yang menariknya kampung baru ni, dia ada pasar tani tau. Mereka British benarkan untuk mereka buat pasar tani. Dan menjual lah dalam tu. So orang Melayu, dia dah secara umumnya, bila ada pasar tani, kampung baru tu dia dah automatik jadi center, economic center. So orang Melayu yang tinggal di sekeliling kampung baru Cina ni, semua akan masuk ke dalam kampung tu untuk beli barang. Nampak tak dia punya perancangan tu? So sebab tu mereka boleh maju dan mereka kekal dalam mengekalkan momentum ekonomi. Sebab mereka dah siap-siap dah. Dan selepas 50 tahun, kampung-kampung baru ni menjadi bandar-bandar baru. Contohnya macam di Jerantut Pahang. Dia ada bandar Jerantut lama, bandar Jerantut baru. Bandar Jerantut baru ni, dia betul-betul dalam kawasan kampung baru. Kalau tuan-tuan tengok dekat Rahang, kalau tak salah saya, kampung baru Rahang. Kampung baru Rahang tu, dia pun dah nak jadi bandar baru Rahang lah kan. Tapi hari tu dengar cerita kata nak buat LRT, tapi orang Cina tak mau. Nak buat LRT ni, tak mau jual. Cuba orang Melayu tengok. Memang kena tolak lah jawab dia, rumah-rumah tu. Beza tu. Dan jadi orang Melayu ni tak tahulah. Jadi rugi dia sendiri pun ada. Kena tindas dengan bangsa sendiri lah. Masa saya di Pahang tu, ada kampung, apa nama tempat tu saya tak ingat dah. Saya tanya untuk Ngulu dia. Kerambit. Kerambit. Kampung baru Kerambit. Cina. Kampung tu semua dapat grant tanah. So, tak tahulah nak kata. Apa-apa pun ni cerita sejarah. Bagi saya tuan-tuan kena faham. Sebab kalau kita nak lawan apa-apa isu sekalipun, dia sebenarnya panjang daripada isu ni. Semalam saya dah buat live kat TikTok, saya cerita panjang lah berkenaan dengan isu ni. Daripada kampung baru ni lah baru kita nampak kontrak sosial tu timbul. Lepas tu perlembagaan, kerakyatan dan sebagainya. Semua ni punca dari kampung baru lah. Apa yang saya boleh simpulkan ialah selepas kampung baru ni wujud, mereka dapat tanah. Bila mereka dapat tanah, mereka kata ini tanah yang diberikan kepada kami. So bila beri tanah kepada kami, apakah hak kami kat atas tanah ini? So kami nak mohon untuk jadi warga negara. Benda ni semua dah beritahu kat Tengku Abdul Rahman. Tapi Tengku Abdul Rahman, tak mahu sebut lah kataan tu kan. Tapi Tengku Abdul Rahman ni dia duduk renyah tu lah. So bila dapat kerakyatan, mereka kata kami dah jadi rakyat negara Tanah Melayu, tetapi kami tak boleh, tapi kami belum bersedia untuk taat kepada Raja-Raja Melayu. Sebenarnya dah isu kerakyatan ni, orang Cina memang tak mahu taat pada Raja-Raja Melayu. Mereka sebut dah berapa nak taat Raja Melayu. Kan mereka bukan raja kami, mereka bukan bangsa kami.
Uh, Ni dalam buku, nantilah saya akan tunjuklah buku tu. Memang dibahaskan berkenaan dengan isu dui kerajaan ni. So bila dapat tu British nak settle lah, British tak mau nak gaduh-gaduh. Walaupun dah diberitahu ni kepada Tun Abdul Rahman. So uh, orang kata apa? Dibagi juga kerajaan. Bila dah dapat kerajaan, kami dah jadi warga negara. So kami perkara pertama yang diminta ialah pendidikan lah. Itu yang keluar Penyata Bans. Penyata Bans ni dibuat pada tahun 1952, kemudian dibahas tahun 1954. So banyak perkara yang bertindih lah dalam 7 tahun tu lah, daripada tahun 50 sampai kita nak merdeka tu, banyak sangat benda yang bertindih, yang tak selesai, yang samar-samar. Yang semuanya dipersetujui oleh Tunku Abdul Rahman lah. Kan? Punca segala masalah orang Melayu ni punca pada dia lah. Okey, kita mau agak lalai. Bukan agak lalai, memang lalai terus. Tak tahu apa pun. Apa pun dia tak tahu. Dia kira nak mudah lah. Dia kira nak merdeka lah. Kalau membaca buku-buku yang tak menyokong Tunku Abdul Rahman ni, semua orang panas dengan dia kan. Tunku Abdul Rahman was so eager to become the first Prime Minister of Malaysia, Malaya, and he was so eager to being memorized as the father of the independence of Malaya. Ni orang-orang yang inti lah dengan Tunku Abdul Rahman. Tapi memang betul dalam tempoh 7 tahun tu memang dia tak buat apa. Ngangor tak tahu. Gelak pergi gelak main kena kat dia. So bila dapat kerajaan, mereka dapat pendidikan, mereka bergaduh pula bab bahasa. Sebab dan mereka kata, kamilah yang menyumbang pada ekonomi tanah Melayu. Jadi bahasa Cina sepatutnya dijadikan bahasa yang setara dengan bahasa Melayu dalam perlembagaan. Dan bahasa Cina boleh digunakan dalam sidang parlimen. Benda ni dah ada lama dah. Yang kita duduk gaduh kat parlimen tu. Yang apa duk tengok orang politik gaduh punya lama tu. Yang tak selesai-selesai sampai keluar tu. Mudah lah. Dia kalau 2/3 orang Melayu mendapat undi majoriti, buat lah. Tapi dah ada dulu, dah ada kan tak ada kan. Kita dapat dah 2/3 undi majoriti, tapi tak nak siapa pun nak buat, nak besok. So kita pun bergaduh lah sampai hari ni. Okay. So sekali lagi siapa yang nak, saya rasa tuan-tuan sangat-sangat memerlukan lah buku-buku macam ni. Sebenarnya banyak lagi buku-buku yang saya terbit. Saya pun tengah build up balik buku-buku sejarah yang saya rasa penting. So Geruda Merah ni adalah syarikat yang last lah, syarikat swasta yang syarikat kecil lah, yang memberi tumpang kepada bidang sejarah. So yang lain tu apa tengok penerbit banyak, kalau apa tulis buku Kuala Lumpur apa semua ni banyak sebenarnya. Tapi banyak yang buat tu dia private lah, personal. Tapi kalau dari segi company tu Geruda Merah lah yang last. Yang tinggal kalau kita tak tahulah siapa nak buat pula untuk memberi tumpuan sejarah orang apa, penulisan sejarah di Malaysia. Kita ada lah pelik-pelik lain, tapi bagi saya buku-buku mereka tu ringan lah. Kalau kita nak pergi kepada terlalu ilmiah, kita kena pergi ambil pada penerbit-penerbit universiti lah kan. So yang middle, yang sederhana, yang separa akademik ni, kami lah yang last, yang tinggal. Jadi saya rasa tuan-tuan orang kata apa, carilah ilmu di mana saja. Kena faham tau, sejarah ni dia kena baca, dia tak ada cara lain dah. Dia bukan boleh tengok video semua kan, boleh dengar kan. Sebab ilmu dia antara mendengar dengan membaca ni, lebih baik membaca daripada mendengar. Mendengar ni untuk sampingan. Sebab apa yang saya contoh pada tuan-tuan tadi tu dalam masa sejam tu tak semua masuk dalam buku ni. Tak semuanya ada. Saya hanya baca 2 muka surat, 3 muka surat, sedangkan buku ni ada 100 muka surat lebih. So better membaca daripada mendengar. Kenaan apa-apa pun lah dalam hidup kita ni, jangan terlalu mendengar. Kita kena baca dan nilai. Kerana kadang-kadang bila kita mendengar ni, dia boleh rosakkan kita juga lah. Okay. So itu saja dari saya. Siapa ada kerja nak buat, terima kasih. So sekali lagi siapa yang nak buku ni, ada 3 buku ni dengan harga RM100 sahaja. 110 sekali post lah sekali post.
Sekali post. 3 buku ni RM110 sahaja. Habis 10 ni tak ada dah. Habis-habis lah. Okay, so itu saja daripada saya. Apa semangat anda tu membantu saya untuk meneruskan kajian-kajian lain lah. Dan bantu juga kawan-kawan yang ada di belakang saya ni untuk belajar juga lah. So kalau tuan-tuan tak tolong saya, siapa yang nak tolong? Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.